Dan kata muallif radhiyallahu anhu, kataku dan seperti bahawasanya adalah rajin ini, iaitu ringan pada manusia di dalam perbuatan daripada tiada melihat mata hati, dan menyebut bahaganya merajinkan dia pada demikian. Surat 38 baris yang ke-8 daripada letak sehubungan daripada keterangan yang dahulu mengenai khatir syaitaniyah, yang mana semua daripada pedoman dan pecermin yang boleh kita buat perhatian ialah cara kedatangan dia, yakni keinginan nak melakukan kebajikan ataupun kebaikan itu dengan perasaan rajin semata-mata dengan tidak nampak melihat kepada akibatnya. Akibat mana kesudahan pekerjaan itu. Adakah ini merupakan suatu perangkap juga daripada syaitan ataupun tidak terlihat, tidak terfikir untuk macam itu. Hanya rajin semata-mata. Dan juga beberapa ciri dan hal yang lain sebagaimana yang disebut dulu. Jadi sehubungan daripada itu kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dia kataku dan seperti bahawasanya adalah rajin itu, iaitu ringan pada manusia. Anu perkataan dan maksud daripada kata rajin itu makna ringan pada manusia. Jadi ringan boleh, ringan anu betul, berasa mudah buat, tidak berasa berat. Tetapi yang jadi remeh boleh atau remeh anggota itu boleh saja berpunca daripada sabab-sabab yang berbeza. Ada kalau yang menyebabkan kita menjadi rajin melakukan ibadah, rupanya kerana seseorang yang tertentu. Yang hadir sama juga dalam majlis majelis rumah itu yang kita tidak sedari. Itulah sebenarnya menjadikan kita rasa seronok sangat untuk hadir. Umpamanya sebagai misal. Okey, banyak lagi kawan-kawan lain yang menjadi sebab yang kita sendirinya tidak sedar. Rupanya yang kita jadi rajin itu kerana ini bukan dijelalan wa ta'ziman Allah besar dan mengagungkan Allah
ataupun sekurang-kurangnya yang merajinkan itu ialah kerana termotivasikan oleh keinginan memohon kepada pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syurga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali itu tak kenapa, aku tak apa dah tu. Tapi ini makna rajin semata-mata sebenarnya ini daripada syaitan. Makna rajin dengan tidak ada perasa tentang ini boleh saja menjadi perangkap juga yang disengaja dipasang oleh syaitan supaya kita jatuh dalamnya dan akhirnya membawa kita kepada melakukan maksiat, sama ada maksiat yang zahir ataupun maksiat yang batin. Maksiat yang batin umpamanya riya, sujud, itu adalah perangkap itu. Dia menjatuhkan perasaan rasa rajin. Bagaimana oleh yang berlaku oleh syaitan kepada orang yang jahil yang tak mahu belajar, dia hanya melakukan ibadah. Dia orang ibadah kan, dia tak mahu belajar, dia jadi rasa juga untuk belajar, rasa tak rajin, mana tak tutup, tak minat belajar. Dia hanya minat buat amal saja. Ini adalah orang yang macam ni, syaitan akan masuk kepada dia dengan menggalakkan dia dengan melakukan banyak ibadah. Kerana dia tahu kalau orang jahil yang tak belajar ini melakukan ibadah, akhirnya akan jatuh dalam melakukan banyak kesilapan, kesalahan-kesalahan yang mungkin boleh membawa kepada tidak dari suatu ibadah, ataupun tidak menghasilkan pahala, ataupun membinasakan ibadah itu serta-merta pada masa yang sama. Masa dibuat tutup, itu ialah kerana tak tahunya tentang seluk-beluk permainan syaitan ini. Ingat sebab itu makna kalau rajin itu dengan bahawa kita tu ada rasa-rasa dari hati, ada cara ni dari hati kita, kalau panggil bimbing-bimbing takut kalau ini sebenarnya perasaan syaitan, itu makna rajin yang begitu menyebabkan kita akan berhati-hati. Dan kalau panggil menilik perkara ini dengan kalau panggil sehalu-halunya supaya bukan kita ni jatuh dalam perangkap syaitan. Jadi yang dimaksudkan oleh mu'alif itu dengan kata rajin itu ialah rajin ringan pada manusia di dalam perbuatan daripada tiada melihat matahari. Yang ini tentang akibat mana kesudahannya apa. Sebenarnya kita boleh jangka dan dia punya orang panggil corok. Orang panggil kita biasa gaji malam ni bila kita orang panggil andaikan, dia kita kena andaikan. Maknanya operasi apa ni boleh jadi perangkap ataupun juga daripada syaitan. Maknanya kita akan berhati-hati dan menyebutkan pahala merajinkan kepada demikian itu makna tidak menyebutkan, makna tidak ingat, tidak merasa dan tersilau di dalam hati dia, dan dia yang menjadikan dia jadi rajin dan minat mana suka nak buat ibadah itu ialah kepada mana ternampak-nampak tergambar-gambar kepada janji pahala daripada Allah Ta'ala tidur. Tak kenapa pun begitu. Hanya semata-mata berasa ini dan rajin. Jadi kalau macam itu, itulah yang dimasukkan oleh mu'alif kita Allah Ta'ala. Kemungkinan itu adalah daripada syaitan. Mu'alif kita tidak menjasahkan mutu itu ini atas dalam walabah. Boleh, mana kebiasaannya dalam itulah passion dia, sorok dia, cara permainan syaitan. Maka ada pun perlahan-lahan dan berlambatan. Ini dia panggil mu'alif itu istitrah. Istitrah ini dia panggil satu istilah yang digunakan dalam satu disiplin ilmu, iaitu ilmu badi'. Maknanya menyebut sesuatu isu ataupun permasalahan bukan di dalam tajuk dia. Oleh kerana ada kaitan dengan apa yang sedang dibicarakan, maka disebut secara sekitaran. Yang kita bicara ini ialah tentang khatir syaitan. Maka setengah daripada ciri-cirinya perasaan kita rajin dan bersegera melaksanakannya. Maka tunggu selalu. Tak ada fikir, tak ada kiri, tidak ada nazar. Bila ingin rasa ingin buat, maka buat selalu dengan tak berkira. Nak jadi lama apa tidur, kemudian berkira ataupun ini mungkin perangkat ataupun juga itu mana dia tak fikir lagi. Mana bersegera. Orang panggil perangai, orang panggil bersegera, dia panggil ajalah. Ajalah ataupun isti'ajal ini adalah kita balik kepada kemajuan agama.
sifat ajalah dan istihjal ini banyak merugikan kita dalam agama, banyak menjadikan kita dijadi mundur dalam agama. Mundur dari agama maksudnya rugilah. Umpama contoh istihjal atau ajalah, ini lagi akan datang dia ada bab dia tersendiri. Maknanya Imam Ghazali akan membicarakan tentang sifat ajalah atau istihjal ini secara detail. Panjang dalam banyak dalam bab dia di sana. Tapi di sini yang dikaitkan dengan khatir syaitaniyah. Mana lintasan hati yang datang daripada syaitan itu daripada ini yang kita boleh kenal ciri-ciri dia. Ialah kita ni nak segera melakukannya, melakukannya dengan secara segera melakukannya dengan tidak fikir. Kalau bagi perkara yang boleh menyebabkan jadi kesilapan dan merugikan, dan pelaksanaannya dilakukan secara segera. Maknanya seperti buat dengan orang-orang kadu gitu. Mana tidak buat dengan secara beradu-adu dalam arti kata menyempurnakan amal. Jadi itu semua daripada fikir keinginan melakukan kebajikan dan kebaikan itu sebenarnya datang daripada syaitan. Jadi oleh kerana disebut tentang adanya unsur istihjal, ajalah lorak kata dalam pelaksanaan ibadah ini, maka sebalik daripada itu ialah daripada at-ta'ani makna beradu-adu. Buat itu maknanya buat secara cermat, berhati-hati. Maksudnya daripada naskah mudanya difikirkan betul-betul dan akibatnya yang dirugikan atau betul dalam pelaksanaannya dibuat secara cermat berhati-hati. Itu maknanya kata ini. Maknanya itulah yang ditunggu. Jadi kalau begitu itu mogok, itu menunjukkan bukan daripada syaitan. Tapi kalau orang panggil gerak hati kita itu bila tegak hati nak buat kebaikan maka buat selalu. Dengan ada mikir sikit rambut dan akibat itu yang dikatakan beliau tidak ada penglihatan mata hati dan akibat. Dan cara pelaksanaannya dibuat dengan secara pantas, mana segera, mana orang kadu buat dengan cepat. Itu adalah suatu hal yang menunjukkan kalau ini mana tak kenal dalam ibadah suatu kalau yang paling dituntut melakukannya dengan secara cermat ataupun berhati-hati. Dalam bahagian kita bercermat dan berhati-hati, benda yang paling patut dan mustahil kita cermat ialah dalam melakukan ibadah supaya ibadah kita itu sahihah, ibadah itu sahih, menghasilkan ibadah yang sah dan juga sempurna sehingga kita sampai kepada maqbul. Bukan saja sah, bahkan qabul, diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua pencapaian ibadah kita kepada Allah Taala. Pencapaian tahap yang pertama yang kita target, yang menjadi sasaran kita nombor satu kali ialah nak menjadikan ibadah yang kita buat sama ada semaya wasokot, DJ, kemenuan contoh-contoh itu maknanya boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Maknanya kalau kita baca itu tidak betul dengan apa yang dikatakan maknanya tidak sah, maknanya tak dapat apa yang diangkat. Jadi daripada pahala-pahala Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala maknanya jadikan kepada jadi kita kena buat dia sampai tahap jadi sah. Nombor satu kali nak menghasilkan ibadah yang sah. Yang keduanya target dan sasaran kita, pencapaian yang kedua ialah al-qabul, makna diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang sah itu tak semestinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka al-qabul itu syarat dia ada lain pula. Ada syarat tambahan lain selain daripada nak mengesahkan makna ibadah itu semata-mata. Jadi oleh kerana ajalah itu adalah punca daripada syaitan, maka lakukan kepadanya ialah perlahan-lahan dan berlambat. Maka itulah kata Ma'alif kita rahimahullah ta'ala, maka adapun perlahan-lahan dan berlambatan itu dipuji. Mana beranjur-anjur yang dipanggil sebagai at-ta'anni. Mana at-ta'anni minar rahman. Beranjur-anjur itu ialah daripada Tuhan Rahman. Sehingga ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala ta'anninya dia dari arti kata nak mengajar makhluk dia supaya meniru sifat dia ini, walaupun dia boleh melakukan menjadikan dia perkara itu dalam sikit mata sahaja. Umpamanya langit bumi ini dalam Quran itu banyak Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala menjadikan fi sittati ayyam, pada qadar masa 6 hari. Qadar maksudnya hari itu maknanya masa, maknanya peringkat. Bukan maksudnya hari sebagaimana hari yang kita bila di atas dunia hidup
6 hari itu ialah merujuk kepada peringkat masuk. Dalam mana satu-satu peringkat masuk yang kata satu hari itu Allah Subhanahu Wa Taala alam mana yang lebih mengetahui. Jadi Allah Taala kalau dia menjadikan alam ini dan segi mata boleh, tapi waktu Allah Taala menjadikan berperingkat-peringkat. Inilah Allah Taala nak takdir nak mengajak ada manusia makhluk dia semaya oleh makin bersikap ta'anni beraju-aju. Kerana sifat ta'anni inilah yang akan membawa kepada kita melakukan benda itu dengan cara yang betul. Dan kalau kita ingin mau kembali semula segala kesilapan dan kesalahan kita di dalam kehidupan kita ini banyaknya adalah sumbangan daripada sifat ajalah. Sifat ajalah mana sifat orang gaduh. Kita mudah sangat bersentuh tak baik kepada orang. Sehingga bagi kita berciri, kita malu kepada bila orang menyampaikan berita kita baca dan terima. Misalnya orang banyak suatu berita yang orang panggil mencuri seorang yang lain, kita bakal terima, tidak siasat dulu. Itu adalah bukan cara orang Islam untuk orang beriman. Orang beriman mana dia kena kaji dulu. Berita kerana selain daripada Allah dan Rasul, berita yang selain daripada Allah dan Rasul, maknanya mesti melalui penapisan. Allah dan Rasul adalah berita Allah dan Rasul. Itu tak perlu kita tampilkan sahih. Supaya kalau Quran itu daripada Allah Taala, ada hadis maksudnya hadis yang sahih datang daripada Nabi, betul-betul yang Nabi kata yang Nabi buat, maka itu tidak perlu lagi kita panggil menentukan menggunakan akal kita untuk membenarkan perkara itu. Itu yang daripada Allah dan Rasul perlu melihat kepada perkara untuk kita menerima. Tapi ajalahnya manusia itu cepat terima. Apa sahaja berita yang sampai kepada kita, kita pakai terima bola-bola, itulah kebenaran. Itu semua daripada sifat ajalah. Yang mana itu insya-Allah kita akan belajar di dalam kategori adalah sifat ajalah. Jadi ini suatu perkara yang lain yang agak terkeluar sikit daripada tajuk sebenarnya. Sebab itulah Allah sebut tadi apa yang disebutkan ini satu metode yang bagi satu usul penghuraian ilmu itu yang dipanggil sebagai istiqrah, yang ini menghuraikan suatu isu audio yang bukan dari tajuk dia. Jadi sekali kita bertemu bahwa diujian tentang khatir syaitaniyah. Yang maknanya hari ini adalah sampingan sekitar habis. Jadi itulah kata ma'alif kita Allah Ta'ala. Maka adapun perlahan-lahan dan perlambatan itu dipuji. Pada dasarnya dipuji. Mana keseluruhannya sikap, cara orang sifat itu, perangai itu, perwatakan itu, orang panggil dengan ta'ani beradu-adu. Mana bukan letak, bukan lembab, bukan berlambat ke, beradu-adu. Ini bukan makna letak lain, lembab lain, bukan itu maksudnya lain. Mana buat itu dengan secara cermat maksudnya. Suatu perkara yang dibuat dengan secara teliti akan menghasilkan mana produk yang sangat bermutu. Mana produk-produk yang berkualiti ialah hasil daripada melakukannya dengan secara sangat-sangat cermat berhati-hati. Ibadat melakukan kita sudah sadar perkara yang paling perlu kita buat secara berhati-hati ialah ibadat. Mana secara cermat supaya kita menghasilkan produk yang terbaik untuk kita jual atau persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah ini adalah produk kita untuk kita jual kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah Taala menggunakan istilah berjual beli. Kerana jual beli ini dia panggil akad muawadah. Akad muawadah ini transaksi orang panggil penukaran. Ada dua-dua mana tukar menukar. Mana kita buat ibadah ni ada tukaran je. Aku tengok kita berharap. Barulah kita bermotivasi. Barulah kita ni terbangkit semangat kita. Itu bagi kita yang melakukan amal, dia panggil masuk dalam peringkat, dia panggil ikhlas, pahala, ikhlas kerana pahala. Ikhlas ini Imam Ghazali bahagikan bagi ahli sufi, ahli tasawuf, bagi mereka ikhlas ini ada dua kategori. Yang pertama dipanggil ikhlas amal, melakukan suatu amal itu semata-mata kerana Allah Taala. Maknanya tidak tersilau terlibat dan hati kepada syukur atau kepada neraka tidak. Itu dipanggil ikhlas amal. Ini sebagaimana yang dinamakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Riwayatul Al-Hikam yang sangat terkenal itu yang boleh jadi kata kita yang biasa belajar itu ikhlas kita. Dari antara kata-kata munajat dia. Munajat ni kalau kami suatu keadaan bercakap segala kalau kami bermaju-maju bermusra Allah Taala meluahkan perasaan kita ni. Orang yang dekat dengan Tuhan ada besok. Duduk jejak dengan Tuhan kita ni
Kalau kita dagang, kita tak respon untuk kerja. Apa saja masalah persoalan kita suka melupakan mengadu kepada makhluk. Walaupun kita tahu makhluk tak boleh menolong kita sekalipun. Tapi bagi orang dekat dengan Tuhan, dia lebih suka mengadu kepada Tuhan. Tapi dia tak tahu. Kalau penyakit Asy-Syafi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi al-Muqi Allah Subhanahu Wa Taala, al-Kafi yang mencukupkan Allah Subhanahu Wa Taala, al-Wafi yang mencukupkan semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni kita suka sangat kita suka kita tu banyak orang. Dan akhirnya orang itu bukannya jadi simpati pada kita. Oleh kerana kita tu banyak semua benda hal-hal kecil kita ikuti banyak itu akhirnya orang terjatuh meluap Tuhan. Kerana manja sangat. Dia kita kalau orang manja sangat kita meluap lah. Tapi kalau kita manja tak boleh. Akhirnya kerana lagi begitu. Tapi Allah Ta'ala bersyukur kita bermanja-manja lagi. Kita buat elektrik buat belah dengan Tuhan. Buat jual-jual lakukan ya Allah dia boleh manja. Tapi kalau orang buat lagu kita mau luka apa dah semua itu oh pada ngajak kalau itu dia bos ini itu jadi jangan ingat Tuhan itu Tuhan tidak ada Tuhan syukur tapi kita belum tersuci dan terbiasa kita tak biasa nak Tuhan sebab kita jauh ni pokok demo ni untuk main bunga semua nak buat kecil dengan manusia ni rasuk masih satu orang main kecil nanti akan boleh. Kalau dia tidak, orang panggil orang itu tak jadi dia lagi pasti. Sebab dia lebih suka suara kalau berbual-bual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbualan yang terhebat ialah ada solat semuanya. Sebab tu kalau dia semuanya sampai diri, kamu tidak semuanya yang nyok. Macam kita ni, kalau ini baca banyak sedikit, kita ada lagi ni tak tahu. Itu kita kalau kita tak biasa kita berjaya. Kita rasa kita buat itu secara terpaksa. Terpaksa itu kan oleh takut kita tak semaya, takut oleh kata, takut oleh kanyu, takut oleh malu. Itu mana menyebabkan kita buat dengan bohong juga. Atau kerana saya ramai-ramai dia kan kita tak semaya oleh tak mau saya itu kerana itu dengan sebab itu kita paksa-paksa juga. Dengan sebab itu kita buat itu bukan dengan secara rasa itu berasa sonok kemana itu hidup. Jadi perlahan-lahan dan melambatkan itu pada dasarnya dan keseluruhannya adalah kewajibannya adalah dipuji melainkan pada beberapa tempat yang maklum. Ini yang diistisnakan oleh Nabi di dalam hadis. Pada keseluruhannya, pada jumlah ijmalnya, pada jumlah secara umumnya beranjur-anjur melambatkan itu sangat ditutup. Karena itulah yang akan orang lebih dekat akrab dengan sawab, lebih dekat kepada perkara itu dan yang membawa kepada kebaikan dan menguntungkan. Berbalik dengan kita keluarkan kamu, kita macam kita bawa kita memutuskan hati banyak mendekatkan kepada bahaya. Dan perkara lain kita buat naskah keluarkan kamu. Jadi pada dasar pada umumnya beradu-adu itu sangat-sangat ditutup dan dipuji. Melainkan beberapa tempat yang maklum. Maksud yang maklum itu ialah perkara yang telah disebut oleh Nabi. Maknanya perkara ini modelnya ialah bersegera. Bukan beradu-adu. Mana? Beberapa tempat yang maklum yang berbilang-bilang itulah disebut pada khabar pada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsati asya'a tazwijul dhikri ila al-barakat wa qada'u dayn idza wajabat wa tajdidul mayyit idza mata wa qira'at dha'if. Kalau kitab tu dia ada ain, itu tak ada. Sebenarnya tak ada. Bukan dha'if, mana dia dhaif. Dhaif maknanya terang. Wa qira'at dhaifi, ain tak ada. Kalau kitab yang ada tulisannya makna ain lepas daripada huruf dha, ain dia ain faham. Bukan dhaif, ad-dhaifi. Wa qira'at dhaifi, mana terang dia terang. Ad-dhaif mana orang yang dhaif, orang yang lemah. Wa qira'ataihi idza nasalat wa tawbatu baca tapi baca bagi bawah. Dia boleh baca bagi bawah, kalau baca bagi bawah baca bagi bawah belakang,
bagi dapat baca. Taswijul fikri, yang kita baca bagi bawah taswiji. Kalau taswiji itu semua bagi bawah. Taswijul fikri kita terangkan wa qada'i dain wa qada'i bagi bawah. Wa qada'i dain idza wajabat wa tajhizil mayyit idza mata wa qira'at dhaifi idza nazala wa tawbati min al-dhabi idza adnaba. Ini kata Nabi bersegera itu daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Perangai sifat ataupun sikap olah-olah kata ajalah ni daripada syaitan, yang ini daripada perangai syaitan. Jadi kalau kita pesing dari sifat kita pesing olah kata dalam melakukan perkara-perkara urusan kita, itu serupa dari sini yang perangai syaitan. Jadi mufakat mana sama dengan syaitan. Yang mana ajalah ini banyak menyumbangkan kita jatuh dalam kesalahan dan kesilapan dalam panggil urusan atau kerja-kerja yang kita lakukan. Jadi Nabi Muhammad yang kata kerana Allah jatuh tidak daripada kerana syaitan. Maksudnya janganlah itu dah orang panggil walaupun dia panggil goya, tapi sebenarnya dia tidak suruh ataupun lagi. Ini dia panggil jumlah khabariyah, tapi dari segi maknanya ialah insya'iyah. Maknanya wajah tapi maksud ataupun lagi. Kalau lagi makna jangan berkaitan dengan perangai ajalah. Nabi hanya wajah di sini. Nabi tak lagi, tapi maksudnya lagi. Bagaimana? Nabi kata ajalah ini kerana syaitan. Maksudnya janganlah musuh perangai dengan sifat ajalah. Karena kamu kerana sifat ajalah maknanya bukan kerana dengan perangai syaitan. Itu maksudnya. Jadi al-ajalah minas syaitan, melainkan bersegera itu daripada syaitan, melainkan di dalam 5 perkara. Maksudnya 5 perkara ni boleh kita takjilkan. Mana kita segerakan. Maka yang 5 perkara ni menyalahi daripada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaannya ialah takjilkan suatu perkara itu mana ajalah mana tamalih. Tamalihnya ialah ta'anni. Kerana dalam hadis yang lain al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minarrahman. Apa itu? Tapi dalam hadis ini dia tak sebut wa ta'anni minarrahman. Ada riwayat lain maknanya al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minarrahman. Kerana Allah kata itu kerana syaitan dan beranjur-anjur itu ialah daripada Tuhan yang bernama Rahman. Tapi dalam hadis ini riwayat ini tidak disebut wa ta'anni minarrahman. Jadi diistisnakan oleh Nabi 5 perkara dikecualikan. Mana 5 perkara ni boleh kita segerakan. Apa dia? Yang pertama, kahwinkan anak yang fikir apabila balik. Bikin anak-anak dahulu. Mana segera mengawinkan anak dahulu apabila dia sudah balik. Maksudnya ialah apabila sudah ada orang yang adalah berpanggil perkara yang membolehkan kita menyegerakan. Bahawa Nabi suruh menyegerakan mengawinkan anak dahulu oleh perempuan, anak perempuan dia tak sama dengan anak lelaki. Anak lelaki apabila dia boleh berusaha sendiri, rezeki dia, walaupun dia tak berkahwin, dia sudah terlepas daripada wilayah ayah dia. Maksudnya dia boleh lagi bawa rentaan ayah dia. Tapi yang namanya perempuan, selama mana dia tidak berkahwin, bermakna dia masih lagi dalam wilayah ayah. Mana dalam rentan yang ayah dia. Maka apa sahaja yang dia buat, walaupun dia sudah lama balik, dia tak berkahwin. Umur banyak berlanjut. Dia masih lagi di bawah wilayah mana jaga rentaan bapa dia. Maka bagi seorang bapa masih memegang insaf antara di dalam rentaan itu sebenarnya membebankan dia. Tapi benda ini kita tak risau. Bagaimana membebankan? Apa saja yang dibuat oleh anak perempuan kita itu kesannya kepada kita. Maksudnya kalian apa mana manusia. Jadi kalau nak meringankan diri itu, kita serahkan wilayah kepada orang lain. Bila suami dia, kalau seorang suami mana seorang perempuan itu sudah berkahwin, mana wilayah itu berpindah kepada lelaki dia. Kalau dia tak
untuk orang kafir angkot pun apa dah. Bukan kerana dia bukan ada level dia lah. Untuk laki dia pun level. Mana dia pemimpin. Suaminya adalah pemimpin. Ra'i dia yang menjaga dia. Jadi nak kita ramah maupun berat itu kita tak kasih, kita tak khabar. Sebab bahagian ni ikut dosa berbenar takut jawab ni kita tak rasa. Macam kita berdosa je. Apa yang kita berani buat dosa yang kita tak rasa kan sebenarnya. Kalaulah Allah Ta'ala jadikan orang panggil dosa tu benda yang hissi. Hissi ni benda yang boleh kita boleh tengok dan boleh rasa. Berat tu. Dosa ni berat. Mana kita ni sedang kita tak bertobat, dosa yang kita buat kalau tidak diampunkan ataupun dikifaratkan dosa itu, kalau mana dosa itu kekalnya kita tu ikut dosa. Dia satu wujud dosa ni bermungkin dibuat tanda di dalam hati, dibuat tanda dengan noktah hitam, dan satu lagi kita ni ikut dosa. Kalau dalam dosa tu benda yang berjisim, yang ada keberatan yang boleh dirasai keberatan dosa tu, tak betul dia kita. Karena dosa kita banyak. Ini epic dalam itu jadi sebuah kertas keping. Tapi tak ada dosa itu berkeberatan tidak dapat dirasakan oleh jisim tubuh kasar. Tapi bagi orang beriman, dia merasa ini macam tu. Sebagaimana kata-kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dia kata, orang yang munafik dia anggap yang dosa ni macam lalat yang terjadi di atas batin. Maksudnya dari segi memandai mudah dan remeh, tak ada apa-apa. Semestinya tidak. Dosa pun suka lalat orang itu. Kita puis lagi sikit dah. Anak jari, lalat pun lagi. Tapi bagi orang beriman yang sejati, dia merasakan dosa walaupun dosa kecil sekalipun. Seumpama batu besar itu muncul bukit boleh mengkipu atas kepala dia. Itu cara orang beriman melihat dosa. Dengan sebab itu dia berasa bukan dia tak ingin nak buat maksiat buat dosa. Sesekali dia berasa buat dosa, tapi bila buat tu kok Tuhan tolong hati dia. Dia mari kasih lagi, mari pemikir lagi, mari kasih lagi. Seolah-olahnya api gitu. Seolah-olahnya batu timbul di atas kepala dia. Akhirnya tak yakin, kulit yakin. Sebab dia nampak itu. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang munafik, dia rasa betul-betul. Itu semua daripada ciri-ciri munafik. Pandai ringan, lekeh. Menteri berlaku bagi kita dosa besar, dosa kecil. Kita memaafkan diri kita bila orang tegur maksiat dengan pada dosa kecil dia. Kita maafkan diri kita. Padahal di sisi Allah Ta'ala tak kira dosa besar atau dosa kecil, dia tetap dosa. Melainkan orang yang bertobat itu tak ada masalah bagi mana dosa pun. Tapi kalau kita rasa tak apa, rasa itu tak boleh. Dosa sebesar mana pun banyak dari hadis-hadis. Mana Allah Ta'ala Nabi Nabi menyatakan tentang bagaimana sukanya Allah Ta'ala memberi kemaafan dan menerima taubat hamba. Kalau hamba pun nak bertaubat dan nak meminta ampun, walaupun dosa dia tu sebut langit bumi sekalipun boleh ampunkan. Tak menjadi masalah. Semuanya dosa dia walaupun tak banyak sikit, tapi kalau kita rasa tak apa dengan dosa itu tak boleh tak kena. Tuhan tak suka lah kita rasa tak apa, dua dosa kecil kalau sikit kan orang lain banyak lagi. Aku malah tak suka, tak suka. Tapi kalau dosa banyak kita pun nak bertobat. Itu orang panggil mengandung-andung. Orang musnif rahimahullah taala dan mustahak sangat. Kita menyerahkan pernikahan anak dalam kita supaya kebenarannya tidak berada pada kita. Kalau tidak kita menanggung. Kalau payah umpama disebut pada realiti kehidupan kita pada zaman hari ini. Kita nak pergi anak kita duduk di rumah dengan itu selamatkan dia daripada fitnah. Maksud fitnah ialah pemungkaran masyarakat yang berkuasa di zaman kita. Maka itu jadi orang kita tak mampu. Kita terpaksa lepaskan anak kita untuk belajar sehingga ke universiti. Dan akhirnya kita terpaksa berpisah kan. Semasa dari jaga kita masuk ke rumah pun kita tak mampu nak panggil jaga dia daripada terlibat dengan masyarakat. Bagaimana agama mencari dia itu terlepas daripada kita. Itu yang kita perlu ingatkan. Kalau itu kita kena bersungguh-sungguh persiapkan dengan ilmu perbuatan dan mari benteng yang boleh membenteng dirinya daripada pengaruh-pengaruh masyarakat. Barulah kita tu boleh tarik nafas terus. Tapi boleh jadilah kita tak rasa rindu pun kakaknya semacam. Kita menganggap ini sebagai kehidupan biasa. Dalam hari ini inilah cara kehidupan. Maksudnya kalau dinyatakan kalau ada berita
hidup bersama sekali itu kita terasa berbeda, terasa kan. Itu karena kejahilan kita, ya. Dengan dosa anu pengaruh Allah Taala, ya. Dengan dosa dan akibat buruk dia apa dia. Jadi kalau boleh dah kita persoalan mengawinkan anak baru. Tentu apabila dia sudah ada akad mana dia balik, segerakanlah dengan bahawa kita ada perlu heran. Maksudnya, kalau ada orang yang tunuk kepada anak kita, jadi kalau kita nak dijajah dia semata-mata itu, jadi air jatuh ke rumah kita dulu. Bukan kita tahu apa sih sebarang yang mungkin, tetapi dalam keadaan yang terhormat, rumah kita sudah jatuh dulu. Itu yang pertama. Maksudnya, menyegerakan kali ini adalah dipuji, bukannya dikeji dulu. Yang kedua, dan membayar hutang apabila sampai ketika. Jadi dari pada 5 perkara ini ada yang sunat disegerakan dan ada yang wajib disegerakan. Tidak semua dalam hal ini dia sebut sunat atau wajib. Mana dalam banyak perkara model beradu-adu, tapi 5 perkara ini model disegerakan. Yang disegerakan ini ada yang sunat dan ada yang wajib. Yang sunatnya macam ni, mengawinkan anak dalam mana segera mengawinkan anak dalam atau mana sunat. Tapi ada keadaannya yang jadi wajib itu boleh berubah. Maksudnya bila kalau tak terdedah kepada mudarat bahaya, itu maknanya anda jadi wajib kan? Yang keduanya ialah bertaubat, membayar hutang apabila sampai ketikanya. Bila sampai ketikanya dia panggil sampai tempoh tunai. Sampai tempoh tunai, mana tempoh tunai? Waktu yang kita janjikan untuk membayarkan. Bila sampai tempoh tunai itu wajib kita membayar. Itu dia panggil masuk waktu wajib membayar hutang. Sebagaimana masuk waktu semaya. Gelincir matahari, masuklah waktu semaya. Semaya itu wajib. Tapi semaya itu dia panggil wajib puasa. Kewajiban ini dulu dibahagikan. Ada yang puasa, ada yang mudhayyah. Puasa itu boleh ditangguh-tangguhkan. Umpamanya sebagai anak masuk Isya, tak masuk lagi. Sebagai orang yang tak semaya maghrib, kita tak boleh katakan itu tak semaya maghrib. Tapi sengaja menjatuhkan dalam waktu yang lain itu matahari masuk. Dengan qadar masuk yang subuh-subuhnya qadar yang terus kita semaya. Maksudnya kalau semaya maghrib, nak masuk waktu Isya, semaya maghrib ini kita semaya qadar masuk dia berapa minit? Dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Katalah kita kata 5 minit. Kalau kata 5 minit kan kita masuk waktu. Masuk tu tertentu wajib itu yang mati wajib puasa. Kalau wajib mudhayyah yang disempitkan seperti puasa. Puasa ni dia masuk waktu dia kena puasa dulu. Jadi masuk waktu subuh, kena puasa dulu. Tak boleh tangguh. Waktu perbuatan itu sama pada sama teguh dengan perbuatan. Adapun semaya perbuatan semaya subuh katalah 10 minit. Kalau semaya subuh kita boleh semaya beberapa kali semaya subuh dalam waktu subuh. Bukan subuh semaya banyak, maka tak banyak perbuatan itu lebih sedikit daripada masa perbuatan. Itu dia panggil wajib puasa. Jadi bayar hutang ini bila sampai tempoh tunainya wajib kita membayar dalam keadaan kita mampu bayar. Kalau dah sampai kepada tempoh tunai itu orang penghutang tak mampu bayar, dia fakir. Fakir, maka dia tak berdosa. Bagi pihak pembayutan wajib memberi tempoh. Tak gitu, dia kena beri tempoh, dia tak boleh tegak. Bila soalan itu dah tak mampu nak bayar, kan mana tak boleh tegak. Dia kena beri tempoh. Dan yang terbaik bagi pembayutan ialah ibrah. Ibrah mana lepaskan hutang. Dulu memang dia jadi hotel, tapi sekarang dia tengok yang hotel ni kalau kita berlaku bayar. Jadi ibrah seluruhnya ataupun separuh. Tak apalah bayar separuh ataupun kira seluruhnya. Nah itu yang wajib ibrah. Dan kita menyegerakan daripada tempohnya adalah sunat. Tak apa lagi tempoh hutang bayar. Kita bayar itu kerana menggembirakan. Kalau panggil pembayutan itu dia kerana apa bahagian terima ni orang mana semua daripada perkara yang menggembirakan itu ialah yang menunjukkan terima tu lah. Terima benda yang ada nilai mana pimpinan itu menggembirakan. Maknanya sunat disegerakan. Tapi bila sampai tempoh dia wajib disegerakan. Dan segera akan tanam orang yang mati. Nampak sekarang dah kan. Tak ada hidup ini. Dan ketiga, dan segera akan tanam orang mati. Bila Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. Aku tidak
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa